Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Ikhwati fid din, a'azzakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung tadabbur, kita buka surah ke berapa? Surah 67. Boleh kalau ada yang ada Quran. Surah 67 muka surah 67 muka surat 563. Kita dah masuk muka surat 563. Ada Quran? Tak ada. Cari ada Quran. Ada Quran terjemahan ke sini? Tak ada. Boleh tengok. Ayat yang ke sekarang ni ayat 20. Ayat 20 kan? 20 ada balance sikit urun kan. Baik, jadi kita tengok ayat 20 itu surah Al-Mulk ayat 20. Tak habis lagi kan? Sempat kita sambung ayat 21 teruslah. Baik, jadi dalam ayat 20 ini kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Jadi amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Jadi ni kita dah bincang lepas. Ni apa? Fungsi dia makna macam bal, idrab. Maksudnya menyangkal. Yang mana orang-orang yang ingkar ni dia tetap dalam kesesatan walaupun Allah dah beri pelbagai peringatan dalam pelbagai bentuk ayat-ayat. Ayat Allah ni ada dua bentuk. Satu disebut masturah, satu lagi kauniyah. Ayat Allah yang kita selalu dengar ayat ni maknanya tanda kekuasaan Allah tu ada dua bentuk. Jadi dalam kehidupan kita sentiasa ada dua benda ni akan datang pada kita. Pada semua hamba-hamba Allah, Allah akan beri sentiasa berulang-ulang ayat. Ayatillah. Ayatullah ni dia ada berapa? Dua Satu disebut masturah. Apa makna masturah? Satu lagi kauniyah. Masturah ni yang ditulis, tertulis. Kauniyah ni yang tercipta. Jadi ni dua bentuk ayat Allah yang datang pada manusia, pada semua kita. Dan dua ni dia memang saling menerangkan, saling relate satu sama lain. Yang mana yang utama ini? Dan yang ini menterjemahkan yang pertama. Kat mana ayat Allah yang tertulis? Ayat Allah yang tertulis ni kat mana? Ayat ni mana apa? Tanda kekuasaan Allah lah. Itu maksud dia, tanda-tanda. Macam mana manusia nak kenal Tuhan dia? Mesti tengok ayat dia, alamat dia. Macam mana kita nak kenal rumah kita? Ada alamat. Betul tak? Macam mana kita nak kenal pencipta kita? Ada alamat. Tu ayat nama dia, ayat. Bagaimana cara Allah beri alamat untuk supaya hamba dia boleh kenal dia? Pertama ni masturah, ayat yang dalam bentuk tertulis ataupun yang ataupun nama lain dia Quraniyah.
Ayat apa? Qur'aniyah, yang dibacakan secara apa? Wahyu tu. Jadi Quran ni lah ni, tanda-tanda kuasa Allah satu kat sini dalam ni. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 6, 2, 3, 6. Kita baca tak setiap hari 6, 2, 3, 6 ayat? Siapa mampu baca? Siapa baca kat sini? Ada? Khatam setiap hari? Tak ada, ha? Kalau kita saya 6, 2, 3, 6 ayat kita baca. Tapi sekurang-kurangnya setiap hari kita baca berapa ayat? Ni wajib, kalau tak wajib ni dia bukan orang Islam. Dia tak kenal Tuhan lah. Berapa? 7 ayat. Jadi 6, 2, 3, 6 tolak 7. Balance berapa yang kita tak baca lah, jarang baca. Itu pun kita pilih-pilih baca. Apa? 6, 2, 9. 7 ni apa? Apa benda? Al-Fatihah. Allah wajibkan kita baca. Dalam Fatihah ni apa cerita pertama ni? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu semua cerita pasal siapa tu? Allah. Semua cerita pasal dia. Jadi surah Fatihah ni adalah Sairul Quran. Seluruh Quran tu semua 6, 2, 3, 6 ni 6, 2, 2, 9 ni adalah detail kepada surah ni. Siapa nak faham betul-betul surah ni, dia kena tadabbur lagi dengan kaitan dengan ayat yang ni. Itulah kita tadabbur. Tadabbur ni sebenarnya adalah kita nak dapat kunci surah yang kita baca tiap-tiap hari tu. Surah Fatihah tu. Setiap benda ada asas, betul tak? Sebab tu nama lain surah Fatihah, surah apa? Nama lain surah Fatihah, kata Imam Qurtubi kata surah Fatihah ni ada 12 nama. Kita boleh kaji 12 nama tu sebenarnya. Kita boleh tadabbur 12 nama tu je. Tu pun tak habis. Surah Fatihah ni. Buka tafsir Qurtubi pada mukadimah dia surah Fatihah ada 12 nama surah Fatihah dia bagi. Salah satu nama surah Fatihah, nama dia kita selalu dengar nama ni, betul? Ini nama paling masyhur lah. Kita dalam mushaf semua nama ni. Sedangkan nama dia yang lain ada nama Al-Asas. Apa kata dia? Setiap benda ada asas. Surau ni apa asas dia? Lantai dia. Kalau tak ada tiang ni boleh tak jadi surau? Tak boleh. Manusia ada asas dia, betul? Daripada apa? Air kan? Asalnya. Semua tu barulah jadi seorang ni. Begitulah setiap benda ada asas dia. Dan juga setiap ayat Allah antaranya Quran apa asas dia? Suratul Fatihah lah. Ini dia punya pasal ni, surah Fatihah. Semuanya akan kembali kat sini. Tujuan kita belajar Quran ni, tadabbur ni sebenarnya nak memahamkan kepada apa? Induk dia balik, asas kepada apa? Akidah seluruh dia dalam surah Fatihah yang kita kena ikrah hari-hari. Inilah suratul Fatihah. Jadi ini ayat dia yang kita baca. Sebab tu Allah wajib baca. Siapa tak baca ni maknanya dia boleh kafir tu. Siapa tak baca boleh kafir. Berapa kali kita baca? 7. Sehari berapa? 17 kali sehari kan? 17 kali sehari. Seminggu berapa? 117 kali 7. Cuba ada kalkulator. 119 kali seminggu. Sebulan kita baca berapa kali kak? Kali kan? 17 kali 30 hari 510 kali kita berulang surah Fatihah ni. Sebulan. Setahun baca berapa kali? Kali 365. 17 kali 365 hari berapa? 6,205 kali setahun. Apa tujuan Allah bacakan kita buat ni? Cuba bayangkan ni. Ni satu benda yang kita baca hari. Kita kalau dah biasa buat, contohnya kita kan, kita jadi pakar lah benda tu. Oh, dah biasa kan, pakar. Tapi yang peliknya surah Fatihah, ada orang terjemah pun tak boleh lagi. Padahal dia baca berapa kali setahun, tapi dia tak rasa apa-apa. Faham pun tak hari ni, tapi dia baca berapa kali setahun. Ini kalau umur dia setahun. Kalau umur dia dah 30 tahun dia baca surah Fatihah masih tak faham Fatihah, patut tak? Patut tak? Tak lulus sekolah pun. Betul tak? Hafal sipir berapa kali ulang, cikgu balik bagi tak ada lulus. Kalau macam tu tak lulus lah. Tapi kita relax je. Ini ayat ni kan,
SPM juga ni. Ayat ni penentu kita punya S. Ni apa? SPM. Si Faye tadi pun SPM juga kan. Tapi SPM mana lagi dahsyat? Ni SPM apa nama dia? CJ apa? Padang Masya ni. Takut tak kita fail? Takut tak CJ Padang Masya ni fail? Tapi tak rasa kan? Relax je. Tak ada pun rasa keinginan nak faham surah ni. Padahal baca dah tahun berapa? 6,205 kali. Cuba bayangkan kita dengan Tuhan punya apa? Nikmat ni dengan kita dengan nikmat lain. Punya kita puluh habis fokus. Tapi yang ni kita biar sampai sudah rasa macam tu je. Patut tak? Maknanya kita ni double standard tak dengan pencipta kita selama ni. Ini fikirkan balik. Ya Allah, betul teruknya kita ni. Surah ni. Cuba bayangkan. Jadi macam mana kita kena fikirkan. Ni ayat Allah yang dalam bentuk ni. Sebab tu wajib kita untuk apa? Wajib kita untuk jangan apa? Sebab tu Allah tanya, afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Patut tak ucapan aku ni kamu ambil sambil lewa? Kita ambil sambil lewa je. Sebab tu tak boleh faham. Padahal ada ulang berapa kali? 1000 kali. Cuba buka surah 56 ayat 81. Tak patut kita buat dengan ayat ni, surah 56 ayat 81. Ayat ni kita renung balik dan tegur diri sendiri. Masuk dalam jiwa kita, ya Allah, aku buat ni Quran. Mudhin pun apa? Ambil remeh, main-main sambil lewa. Dia tak ambil full time, dia ambil part time. Kan? Cuba tengok ayat ni, betul? Surah 56, surah apa? Al-Waqi'ah ayat 80. Satu dia muncul Allah sekali. Ayat ni Allah cerita daripada awal lagi, iaitu Allah bersumpah. Kalau kita tengok daripada ayat 75, ayat ni antara ayat rangkap yang agung, azim. Rangkap murakkab ni yang azimah, yang sangat agung ayat ni. Kalau kita baca dari ayat 75, Allah bersumpah. Allah bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi ayat 75. Kita baca dari situ. Cuba tengok sebelah dia. Apa terjemahan dia? Kalau tak boleh tengok Arab tu, tengok terjemahan dia. Apa dia kata? Lalu aku tu A besar. Maknanya siapa bersumpah tu? Allah bersumpah. Bayangkan. Bersumpah Allah bersumpah. Kalau sumpah kita besar tak? Besar kan? Sumpah ni dia besarnya sumpah itu adalah tertakluk kepada besarnya siapa yang bersumpah. Betul tak? Kalau penguasa bersumpah dengan rakyat bersumpah, mana lagi bernilai tinggi sumpah dia? Tengok raja kan, sumpah dia raja. Apa jadi? Betul tak? Kan? Sekarang ni siapa yang sumpah? Raja kepada segala raja bersumpah. Bayangkan, ni besar ayat ni. Apa Allah bersumpah? Demi tempat turunnya bintang-bintang, iaitu wahyu turun. Ni, ayat ni turun untuk manusia. Allah bersumpah demi Quran ni. Lalu, apa dia kata? Mawaqi' nujum tu tempat masa turunnya Quran, wahyu. Ayat 75. Kemudian kita tengok ayat 76. Wa innahu, tengok Allah kata, dan sesungguhnya ianya laqasamun, benar-benar sumpah, lau ta'lamuna azim. Kalaulah kamu ada ilmu, kamu akan rasa sumpah ini sangat besar. Sumpah Allah ni sangat besar. Syarat dia apa? Lau ta'lamun. Kalau ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia baca, dia tak rasa apa-apa. Tak rasa takut, tak rasa gerun, tak rasa apa. Kalau yang ada ilmu, dia baca sumpah ni sangat gerun dia rasa. Allah kata lau ta'lamun, tu syarat. Kalau kamu ada ilmu, kamu akan rasa sumpah ni sangat dahsyat sekali. Tapi kalau tak ada, tak rasa apa-apa. Nangis pun tak, rasa pun tak. Tak ada rasa hati pun. Bayangkan pentingnya ilmu ni Allah kata. Kemudian ayat seterusnya, ayat muka surah sebelah. Apa yang Allah sumpah? Tengok. Innahu ya Allah, la Qur'anul azim. Sesungguhnya karim. Quran ni sangat mulia. Siapa nak mulia, ambil Quran. Kalau tak ambil, confirm hina. Itu maksud dia. Allah siap sumpah dari awal. Allah nak kata Quran ni mulia. Semata-mata nak kata Quran ni sangat mulia, Allah sumpah dulu. Kita kalau nak bagi orang yakin dengan kita, dia ni tak percaya dengan saya, kita nak buat apa? Sumpah betul. Macam tu kan? Allah sampai bersumpah. Kita tak yakin lagi. Quran ni mulia. Faham? Kemudian apa dia kata?
fi kitabim maknun, dia tersimpan dalam kitab yang terjaga. La yamashu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh, yang mengubah apa-apa saja kecuali malaikat yang disucikan di langit. Apatah lagi bila di bawah ni, kita ni. Kemudian tanzilum min rabbil alamin, penurunan dia adalah daripada pencipta sekalian alam. Bukannya bestseller yang dibuat tulisan manusia tu. Kan ramai orang baca buku bestseller kan, beli kan semua, keluar modal macam-macam, dan kita fokus pula menelaahnya habis-habisan. Sekarang ni yang ini sepatutnya jadi ni satu fokus. Ada buat itu Allah nak suruh kita fikirkan. Dan sekarang apa, dia bukan penurunan biasa-biasa, daripada pencipta sekalian alam yang maha hakim, yang maha bijaksana. Wal Qur'anil hakim, Allah sebut dalam surah apa tu? Surah apa nama dia? Wal Qur'anil hakim, Yasin. Yasin kan. Kemudian apa ayat terus? Maka Allah kata, Allah buat kesimpulan. Ni. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Oleh itu, bila Quran ni macam ni hebat, patut tak dengan Quran yang kamu baca ni, kamu baca sambil lewa je, tapi dengan buku lain kamu begitu ambil perhatian? Patut tak? Oh, tak patut. Tengok, cuba jangan. Ini Allah tegur kita. So, kita cuba. Mudhin ni maknanya dia ambil sambil lewa, ambil apa part dia nak. Faham? Kita macam satu buku, tajuk yang kita suka, kita baca itu je. Betul? Adakah patut macam tu je? Sedangkan satu ni semuanya karim, semua sekali. Patut tak kita buat macam tu dengan Quran? Sangat tak patut. Takut kita nak jawab Allah susah nanti. Jadi begitu Quran ni sangat berasa lazat oleh siapa? Para sahabat Nabi dulu. Ketika Quran tak ada macam ni lagi. Tapi kita hari ni Quran dah ada macam ni dengan cantik-cantik, kita pula tak rasa lazat dengan Quran. Ini malangnya umat akhir zaman ni. Walaupun ramai tapi lebih lemah daripada umat Nabi yang dulu sikit je, tapi mereka cukup hebat. Sebab apa? Sebab kita telah jauh daripada kekuatan kita yang sebenar kat sini ni, dalam ni. Segala ilmu ada dalam ni, kekuatan kita dalam ni, tapi kita pun tak tahu apa benda isi dia. Betul tak? Tahu ke tak tahu? Banyak yang tahu, banyak tak tahu. Kan? Kita tak korek, tak gali. Jadi ini kita kena ada kesedaran tersebut. Inilah ayat Allah yang pertama, yang mastur, yang ditulis ini, yang kita kena ambil. Jangan ambil sambil lewa. Sebab tu lepas Allah kata ni, apa kita kena buat? Cuba tengok ayat sebelum. Ada perintah. Ayat 82. Apa Allah kata? Apa dia? Wa taj'alu, bukan ayat ni. Bukan ayat ni. Okey, cuba tengok surah 15 Al-Hijr. Okey, Al-Hijr ni sama juga Ayat 94. Ayat dia start dia fasda', perintah bima tu'marun. Betul, bima tu'mar. Wa'arid anil musyrikin. Ayat 90. Okey. Ni satu lagi ayat ni Allah cerita apa? Satu golongan yang Allah gelar dia al-muqtasimin. Nama dia golongan muqtasimin. Adalah ayat tu. Jadi kita tak nak jadi apa? Tak nak jadi muqtasimin. Cuba cari ayat sebelum 70 berapa? 90 ayat 90. Ayat 90 sebelum tu. Sebelum lagi kita baca, Allah surah Nabi tegaskan apa tugas Nabi? Nabi, inni anan nadhirul mubin. Aku hanyalah menyampaikan. Tugas Nabi ni sampaikan wahyu dengan cara Nabi yatlu alaih, membacakan ayat-ayat Allah kepada sahabat, kepada orang-orang Arab, kepada manusia semua sekali. Nabi kena baca Quran. Nabi beri penerangan melalui wahyu kepada manusia ni. Kemudian demikianlah tugas Nabi yang dulu juga, yang Allah beri semuanya kitab dan petunjuk kepada kama anzalna alal muqtasimin. Ayat 90.
Kita kena buka Quran baru kita nampak ayat kan. Kita nak imagine cakap. Jadi Allah kata sebagaimana dahulu kami berikan Nabi untuk menyampaikan wahyu kepada golongan Al-Muqtasimin. Apa Muqtasimin ni? Dia membahagi-bahagikan. Allah tegur golongan ni dalam kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dia ambil yang mana dia suka, kitab Allah dulu, wahyu ni, dia pilih mana yang sesuai dengan dia, dan yang dia tak suka dia ketepikan. Itu nama dia Muqtasimin. Itu siapa? Yahudi Nasara dulu. Mana aku suka itu ambil, mana yang tak suka ni kita diam-diam terketepikan. Itulah Al-Muqtasimin. Kita tak nak jadi tu. Saya nak Quran ni nak baca je. Yang lain pening kepala tak payahlah, ini kerja orang lain. Boleh tu? Quran macam tu. Sedangkan hudan lin, Quran ni hidayah untuk siapa? Lil ustaz ke lin nas? Lin nas. Semua orang wajib tahu petunjuk Quran. Betul tak? Tak ada pun Allah kata hudan lil kasta untuk siapa-siapa, tak. Lin nas. Semua berhak untuk tahu petunjuk Allah dalam Quran. Kita kena usahakan. Jadi sebagaimana Allah berikan dulu orang yang Allah kata dia mereka ni dah muqtasim, dah ambil sikit-sikit je dah. Sebahagian dah tinggal banyak dah. Dia bagi-bagi mana yang dia suka. Allah kata apa? Mereka buat apa? Allazi ayat 91. Allazina ja'alul Qur'anu idin. Dia Qur'ana idin, iaitu dia jadikan Quran apa? Apa terjemahan dia? Terpisah-pisah. Itu je. Akhirnya Quran orang tahu untuk apa? Baca. Itu je. Betul tak? Pahala kan? Faham? Tadabbur ada? Tak ada. Betul tak? Begitulah akhirnya Quran. Dulu Quran ni kitab apa? Kitab tamadun. Quran ni kitab tamadun, kitab apa? Ekonomi, semua yang dalam Quran digunakan. Sebab tu hebat tak tamadun Islam dulu? Hebat sebab inilah hidupnya ni. Semua benda, semua sekali di Quran. Tibyana likulli syai' Quran ni kan? Penjelas untuk semua perkara. Nak atasi masalah sosial, kat mana dia punya penyelesaian? Ada dalam ni. Bukan dengan otak kita fikir buat itu buat ini, tak dapat. Tengok makin lama makin sikit kan makin banyak. Selagi mana kita tak ambil Quran ni yang sebenar-benar macam mana yang dilakukan oleh golongan dulu, tak akan selesai masalah kita. Tak kembali balik. Betul tak? Nak selesai macam-macam benda lah. Jadi nak ajak orang ikat balik hati dia betul-betul teguh dengan ini petunjuk Allah. Dia bukan kerja mudah. Bukan kerja mudah, banyak lama masanya. Sebab itu Allah kata ni, dia menjadikan Quran ni begitulahnya, bercerai-cerai, terpisah. Tinggal apa? Sepihan Quran. Sebab itu kata Ali dalam hadis daripada Yushaku alan nas zaman, dia kata akan tiba satu masa pada zaman manusia nanti, la yabqi minal Quran illa rasmuh. Rasmuh tu apa? Resam apa? Tulisan. Tak akan ada yang tinggal lagi pada Quran kecuali tinggal tulisan je. Quran ada, tak hilang, tulisan je. Apa? Faham? Orang baca je. Tapi isi kandungan orang faham? Tak faham lah. Siapa kata ni? Ali ni radhiyallahu anhu hidup zaman bila? Dah berapa tahun dah dengan kita? Kita dah kurun ke 15, 14. Kan nak masuk? Kan? Kurun ke 14. Dia kurun ke berapa tu? Sampai 1 hijrah lah. 100 awal kan dulu. Jauh dah tu beza dia. Berbelas abad, berbelas kurun beza dengan kita. Itu pun dia cakap dah. Sampai kita agak memang dah sangat-sangat lah. Kan? Di mana kata apa? Wala yabqi minal Islam. Apa dia? Wala yabqi minal Islam illa, apa dia kata? Sekejap, ada hadis ya. Sekejap saya lupa dia punya matan dia. Illa ismuh. Tak ada lagi yang tinggal pada Islam kecuali tinggal nama. Ramai orang nama orang Islam. Tapi tengok ilmu Islam dia tahu tak? Ada yang orang Islam ni baca Quran pun tak boleh contohnya. Begitulah sekali akhirnya. Zaman tu dah berlaku tak?
Berlaku lah. IC semua Islam. Cuba tengok bagaimana dia dengan agamanya sendiri. Kan? Itu dah berlaku pun. Sebab apa? Sebab dia tinggalkan ilmu yang paling utama, asas Islam. Apa dia? Al-Quran ni sendiri. Tak faham dah. Dia tak tahulah apa benda undang-undang agama dia, semua cakap semua dia tak tahu dah. Jadi demikianlah berlaku. Sebab itulah Allah kata dalam ayat ni seterusnya, fa wa rabbika. Ni saya kata semua akan kena tanya. Kita semua akan kena tanya nanti ni. Dengan apa yang berlaku kita akan tanya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah bersumpah demi siapa ni? Tengok Allah bersumpah demi siapa? Demi diri dia sendiri. Sumpah yang lebih azim, agung lagi adalah bila Allah sumpah demi, bukan demi matahari. Sebelumnya Allah sumpah demi masa kan, dengan makhluk yang dicipta kan. Kali ini Allah sumpah demi diri dia. Maknanya besar tak? Lagi besar daripada sumpah-sumpah biasa yang lain. Kita baca wal asri wad duha kan, Allah sumpah demi makhluk-makhluk dia yang besar. Sekarang ni dalam ayat ni Allah tak sumpah yang tu. Fa wa rabbika, maka demi Tuhan engkau, demi aku sendiri. Allah bersumpah demi diri dia. Besar tak sumpah ni? Lanas'alannahum ajma'in. Kami pasti akan tanya mereka semua. Kita semua akan kena tanya dengan Allah, apa kita buat dengan Quran ni? Kita semua akan kena tanya. Tak takut ke ada baca ayat ni? Ke relax? Kena rasa gerung kat ni. Dan amma kanu ya'malu, tentang apa yang mereka dahulu buat masa hidup dulu dengan Quran. Lalu apa kata Allah pada Nabi dan kita lah, maknanya kita ni pengikut Nabi kan. Allah suruh buat apa kat Nabi? Allah suruh Nabi buat apa? Fasda. Fasda. Allah perintah. Fasda bima tu mar. Jadi apa makna fasda' ni? Ini penting ni. Fasda' ni maknanya dia kata sampaikan secara terang-terangan. Betul tak? Makna sodak tu, makna asal dia pening. Pening maksud dia. Maksud dia pening. Ni dalam surah Al-Waqi'ah dia. La yusaddauna wa la minum apa? Minara. Allah kata mereka tak apa, tak pening, tak mabuk minum. Faham? Fasda' ni bukan kalimah yang sama. Maksud dia macam tu. Quran ni, pelajaran Quran, kita kena pening-pening. Macam dulu kita pening tak nak buat SPM? Pening kan belajar? Itu untuk SPM yang mana? Kita pening. Tapi bila Quran, kita tak pening-pening lah, saya nak baca je. Patut tak? Patut ke tak patut? Ini kita nak masukkan hidup kekal nanti, nak neraka ke syurga sekarang ni, Quran. Yang tadi, pening pun, tak lulus pun, dapat hidup juga. Tapi kan neraka ni, tak hidup dan tak mati. Mana patut kita pening? Pening belajar ni ke atau pening yang tu? Mana patut pening? Mana yang patut full time? Full time yang tu ke yang ni? Mana? Kan? Betul tak? Dua-dua memanglah patut pening. Tapi dunia ni Nabi kata, Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Sekadar itu je. Allah kata wa batari fima atakallahu darul akhirah. Itu Allah suruh cari usaha. Tapi beli dunia wala tansa, itu saja Allah kata. Sebab apa? Sebab dia ada level yang berbeza, betul tak? Dunia akhirat ni, syurga dengan dunia ni, mana kita nak buat tandingan? Boleh tak? Tak boleh. Azab dunia dengan azab akhirat, mana nak kita nak tandingkan? Sebab itulah sahabat Nabi dulu, ramai tak yang kena azab sebab nak akhirat? Ramai tak sahabat Nabi dia kena azab sebab apa? Dia kena azab dunia sebab nak akhirat. Sumayyah radhiyallahu anha kena azab apa? Kena azab dunia kan, kena sula kan, sampai wafat. Sebab takut azab akhirat punya pasal. Kita bimbang kan azab ni, nanti kalau tak ni nanti nak cari tak makan, kita bimbang tu. Pernah tak kita bimbang nanti kalau tak ada iman kan, kamu makan buah zakum? Pernah? Fikir kan? Sebab tu pemuda Al-Kahfi dapat semua kan nikmat kat dunia ni. Tapi mereka kerana nikmat dunia itu menghalang mereka daripada apa? Terselamat daripada azab Allah. Akhirnya mereka sanggup duduk mana? Gua. Tak ada peta ais dalam gua. Ada apa lagi dalam gua? Kipas sejuk? Tak ada. Sanggup kerana apa? Nak selamatkan iman. Sebab dapat iman lagi mahal daripada makanan semua sekali. Tapi kita demi nak menjaga makanan, kita gadaikan iman. Betul tak? Itulah masalah manusia bila tak nampak ayat ni.
Itu kena muhasabah balik. Dan Allah beri kita umur yang panjang untuk hidup supaya dapat fikir dengan panjang. Kita masih ada. Allah tak tengok dulu punya salah, tak. Allah tengok akhir kita nanti macam mana. Itu je. Betul, kita ni senang dengan Tuhan, dengan Allah sangat senang. Kita bukan berkira macam kita berkira kan. Dia ni kita nak maafkan. Oh, dulu dia banyak salah, aku tak boleh. Betul tak? Allah tak fikir salah dulu yang banyak. Dia taubat je satu je, Allah terima terus. Begitulah Allah ni, macam tu. Mudah je kita kan. Alhamdulillah. Jadi kita sebab itulah syukur kita Tuhan kita Allah. Kita kena seronok tu. Jadi sekarang ayat Allah ni yang kita nak baca ni, balik pada surah tu. Ini ayat. Yang ini ayat apa? Yang tercipta ni. Ini Allah suruh kita tafakkur tak apa, kita tutup ayat. Yang ini surah 3. Ni ayat kauniyah ni kita kena fikir, tengok dan relate dengan ayat ni. Tengok, oh betul lah Quran cerita macam ni. Tengok lagi, oh Quran dah cerita macam ni. Macam tu barulah dia cantum. Tu nama tadabbur. Yang ini kena buat apa? Tadabbur. Allah suruh kita tadabbur ayat Allah ni. Ni dalam surah 39 ayat 28. Wajib kita tadabbur. Kerja kita ayat ni tadabbur. Surah 38 ayat 29. 38 ayat 29. Cuba buka ayat tu kejap. Yang ni kita nak kena buat apa? Ni kena tafakkur. Surah 3 ayat 191. Itulah tugas kita dengan dua bentuk ayat Allah ni. Betul, ayat Allah apa? Ingat ada dua. Satu ayat yang ini kita boleh tengok dengan mata. Yang ini kita kena apa? Berilmu, kena belajar, study, kena belajar sikit, kena tengok makna-makna sikit. Itu dia bentuk ilmiah. Dia tak boleh nampak biasa je, tapi bila kita faham, lain macam dia punya rasa dalam jiwa kita. Ayat Allah ni, ini ilmiah sifat dia. Ini cukup kita apa? Ada hissiyah. Hissiyah ni ada panca indera kita lihat. Nampak? Faham Okey, buka surah 38 ayat 29. Apa kata? Kitabun anzalnahu ilaika. Ini sebuah kitab kami turunkan kepada engkau. Siapa engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, penuh dengan berkatan, kebaikan. Tengok Allah puji lagi Quran ni. Tapi apa dia? Kita kena apa? Liyadabbaru. Ayat dia apa? Liyadabbaru ayati. Supaya kita, mereka umatmu. Sebab tu dia punya kitab dia berbeza dah. Tadi kitab dia Rasulullah sekarang kitab dia mereka, Siapa? Kita, generasi kita. Supaya mereka pula, bila engkau dah sampaikan, selesai dah, agama dah sempurna. Tugas kita dengan agama buat apa? Dengan sumber agama, tadabbur dia, kaji dia, pegang dia. Itu cara kita. Hargai dia dengan cara tu. Yadabbaru ayatihi. Supaya mereka pula umatmu ni mentadabbur ayat-ayat Allah ni, supaya masuk kat jiwa mereka. Kerja kita itulah dengan Quran. Dan baru dapat apa? Waliyatazakkara, barulah dapat peringatan ulul albab. Itu kerja kita. Kerja kita dengan ayat ni apa? Surah 3 191 pula. Cuba tengok. 190 191. Jadi ini konsep dua ayat ni. Ingatlah, ni dalam kehidupan kita, inilah bentuk dua ayat untuk kita kenal betul-betul pencipta kita, agungkan pencipta. Inilah kerja kita yang sebenarnya. Sebab Allah wajibkan kita baca Ummul Kitab, induk kepada seluruh kandungan Quran, iaitu suratul Fatihah. Harapannya supaya kita ada terpanggil nak buat benda ni. Bukan saja je lalu begitu saja. Tak. Cuba tengok surah 3 191. Apa dia kata? Apa? Inna fi khalqis, nampak? Ni ayat tentang ciptaan kauniyah. Ini ayat yang satu lagi. Ini hissiyah, kita boleh lihat dengan mata, boleh dengar dengan telinga. Itu semua kejadian yang mana dia relate dengan wahyu kat sini. Mastur yang ditulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Antaranya apa? Lauh mahfuz tu tulis. Kan? Qalam. Menulis wahyu. Lalu wahyu disampaikan kepada Nabi SAW dan pada kita. Ini ayat yang utama supaya kita dapat faedah daripada sini, kedua-duanya. Ini cara. Sebab tu Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi ni semua, siang dan malam, semua adalah tanda-tanda besar yang mana hebatnya pencipta tu.
Hanya untuk siapa dapat? Ulul albab. Ulul albab tadi apa? Ayat ni. Waliyatadzakkara. Ulul albab kerja dia apa dengan ayat ni? Dia tadabbur. Itu kalau. Dan dia relate dengan ini. Dia nampak ayat ini, dia kembali kepada pencipta. Faham? Saintis pun ayat ni juga dia kaji. Tapi dia relate tak balik tak pencipta? Tak. Akhirnya dia dapat apa? Oh, ini coincidence, kan? Dunia ni semua kebetulan, semula jadi. Akhirnya tak ada Tuhan, jadi ateis pula. Sebab apa? Sebab ayat ni tak ada pada mereka. Sebab tu kena dua-dua. Kita beza Islam, kita ada wahyu. Itu dia. Sekadar ini je ramai juga yang kaji ni, tapi tak beriman juga. Sebab apa? Sebab tak dapat ini. Hudan lin nas. Sebab tu kita perlu dua-dua. Kita dah ada dah, tapi kita sambil lewa. Jadi mudhinun. Allah kata afa bihadzal hadis ya antum mudhinun. Patut tak dengan Quran selama ni kamu ambil sambil lewa. Dengan benda lain, oh kamu betul-betul sungguh-sungguh. Patut? Tak patut. Faham Jadi sekarang ayat ni Allah kata apa? Allazi, ayat seterusnya 191. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala. Tengok, apa maksud dia tu? Kita boleh faham. Manusia ni dia hidup berapa keadaan? Kita hidup berapa keadaan? Tak berdiri, duduk. Tak duduk, baring. Tak baring, diri. Tak berdiri, duduk. Itulah cerita. Rotation dia. Betul tak? Hari-hari. Maknanya sepanjang masa kita ingat siapa? Allah. Sepanjang masa. Sebab tu Nabi ajar zikir bangun tidur sampai masa bila air pun ada zikir, keluar bila air semua ada zikir, kan? Sepanjang masa Nabi sentiasa ingat. Nabi ajar kita. Sebelum tidur ada banyak zikir sebelum tidur. Subhanallah. Itulah agama kita, sangat sempurna, sangat indah, sangat hebat. Sangat terikat dengan pencipta. Sepatutnya kita memang tak terpisah dengan Allah sepanjang hidup. Sebab tu kita doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya. Semua hidup mati semua apa? Lillahi rabbil alamin. Sepatutnya kita tak asingkan kerja saya. Tak ada kes-kes yang berlaku ni. Sebab seolah dianggap dia dah solat, lepas tu yang lain tu kerja dia, suka dia nak buat. Solat, rasuah, kan? Contoh. Habis. Diasingkan, ni sekularisme yang berlaku. Jadi balik pada ayat tu, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian apa? Ni. Apa dia? Wa yatafakkarun fi khalqis samawat. Dia memikirkan tentang ciptaan Allah. Sehinggalah dia dapat kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Rabbana ma khalaqta hadza subhanallah. Ya Allah, engkau cipta semua ni bukan sia-sia, semuanya berguna untuk aku dapat syurga. Akhirnya dia dapat pemberian Allah, dia guna untuk apa? Dia tak guna ke arah jalan yang batil, dia jalan yang hak. Betul tak? Itu orang bijak. Supaya apa? Tengok lepas tu. Subhanaka faqina azabannar. Nampak natijah dia? Dia nampak azab Allah tu lebih dahsyat. Nampak? Itu natijah orang yang berfikir dan relate dengan dua ayat ni. Macam mana dia boleh fikir neraka, kan? Kalau dia tak baca Quran ni. Sebab tu inilah dua ayat yang sentiasa hadir dalam hidup manusia ni, kita ni. Sebenarnya kita berdepan dengan dua bentuk ayat ni. Sentiasa, setiap masa. Maka kita akan dipertanyakan nanti tu, Allah tanya tu. Kita kena bimbang tentang itu. Jadi, balik pada surah Al-Mulk tu, ayat last tu. Ada gangguan. Sebab apa? Kenapa jadi begini? Sebab ada hurur. Ada makhluk yang membawa satu perkara yang disebut hurur. Surah Al-Mulk balik. Kita nak bincang yang last tu, kan? Tu saya relate, saya kena terang ni dulu. Surah Al-Mulk balik. Ayat, muka surah apa tadi? 563. 563. Jadi ini sebagai ujian kita. Kalau tidak, tak adalah nama ujian. Kalau jawapan je semua ikut sahala je, kan? Ujian ni mana berlaku ikhtiar, pilihan. Dan ni macam mana? Teruskan. Nak azan ke apa? Azan radio. Baik. Tengok surah Al-Mulk. Jadi Allah kata orang-orang kafir ni tadi, dia dalam ayat 20 tu, mereka mencari penolong mereka selain Allah. Mereka anggap tu sebab mereka takut, kan? Mereka tak kenal Tuhan. Akhirnya mereka mencari sesuatu untuk konon-konon boleh memberi jaminan selamat mereka juga. Sebab sifat manusia ni dia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata, kami cipta manusia memang lemah. Dan manusia tu sedar yang dia lemah. Sebab tu akhirnya dia cuba mencari
Kan? Akhirnya orang-orang yang dia tidak ada ayat ni, dia akan cari apa? Tengoklah kan. Dia akan cari sesuatu yang dia rasa kuat untuk minta tolong. Akhirnya berlakulah penyembahan berhala dan sebagainya. Itulah dia. Jadi akal kita akan mampu fikir tentang cerita tanpa ada wahyu. Tak ada jalan melainkan dengan jalan wahyu. Sebab itu kita kena kembali kepada Quran semua sekali. Kena kembali Quran dengan macam mana? Baca je? Tak, faham dia. Usaha memahaminya sama-sama. Baik. Jadi Allah kata apa? Sebab apa? Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ni tidak lain sebenarnya mereka ni berada dalam apa? Tipu daya, tertipu, ghurur. Apa itu ghurur? Dalam surah 35, cuba buka surah Fatir. Fatir ayat yang ke-5 dan 6. Jadi ghurur ni antaranya dia dua, ad-dunya wasyaitan. Antaranya itu dia punya. Syaitan itu dia pembawa ghurur tu. Antaranya zukhrufal qawli ghurura, tu syaitan bawa. Dia bawa benda betul, wahyu. Allah sebut juga wahyu dalam ayat lain. Nanti kita tengok ayat tu. Sekarang ni kita nak tengok dulu surah 35 tu. Surah Fatir ayat 56. Ayat dia mula-mula. Ya ayuhan nas. Kemudian inna wa'dallahi haqqun. Ni Allah bagi ingat kepada semua manusia. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu semuanya kat mana janji Allah? Janji Allah kat mana? Siapa boleh tahu janji Allah? Kita lahir tahu tak janji Allah? Rasulullah tahu tak janji Allah sebelum jadi Rasul? Macam mana Rasul tahu janji Allah? Bila masa dia tahu janji Allah? Setelah apa? Setelah turun? Kita nak tahu janji Allah, kena tengok apa? Al-Quran. Dalam ni semua janji Allah. Allah kata buat macam ni dapat syurga. Itu pasti. Kita, awak tolong saya bagi gaji. Belum tentu lagi. Belum tentu. Saya tengok bankrupt, tak ada duit, tak dapat bagi pun. Orang di sini suka apa? Janji dicapati je kan? Ditepati tak? Tapi Allah hak. Janji Allah pasti betul. Tapi ramai orang tak percaya. Tengoklah cara dia. Dia tak nampak pun nak usaha nak dapat syurga. Dan tak rasa takut pun nak selamat daripada neraka pun. Dia tak ada usaha tu. Sebab tu Allah kata, wahai manusia, janji aku ni betul. Bukan palsu macam yang kamu selalu buat. Tapi kamu lebih percaya kat janji yang tak apa betul tu, kan? Sungguh-sungguh ambil tahu, ambil cakna, pasang telinga, kan? Tengok kita buka TV, ada bajet kan? Cakna kat semua. Sekarang ni TV dah lama dah terbuka ni. Pernah tak buka tengok dalam ni semua? Berita besar ni berita besar. News kan kita kata berita besar kan? TV tu Allah sebut ni. Apa dia? Ada satu surah nama dia berita besar. Anin nabail azim. Ni semua nabail azim. Janji yang besar dalam ni. Pernah tak? Kita duduk depan-depan fokus. Tak ada. Itu manusia dengan kalam yang mulia. Ya Allah. Nampak tak? Dapat trigger tak saya cakap ni? Macam tu kita nak. Jadi nabail azim dah ada dalam ni, tapi manusia tak hirau yang ni pun. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Tiba-tiba news untuk tahunan tu, berapa ni? Semua buka, semua pasang, duduk ramai-ramai. Begitu beria. Dan jadi perbualan hangat. Ulaslah habis, ulas. Pernah tak ulas ni? Tak, ini tak ulas. Waliyazubillah. Na'udzubillah. Itulah kita. Kan? Allahu akbar. Jadi sekarang Allah kata inna wa'dallahi haqq. Janji Allah wahai manusia betul. Nak ulah betul-betul yang ni sebab dia betul, dia tak tipunya. Ulah yang ni memang bermanfaat. Ulah yang lain belum tentu lagi manfaat. Sibuk yang lain kadang-kadang perasaan dia macam dapat, tapi tengoklah semua ramai kecewa kan? Betul tak? Ramai tak ada kecewa. Cuba kita ulah yang ni, pasti akan dapat natijah nanti lepas mati. Dapat punya, confirm. Betul tak? Janji Allah pasti berlaku. Dan kemudian Allah kata apa? Fala taghurrannakumul. Ni gurur pertama. Sekarang ni gurur apa dia? Gurur ni adalah sesuatu yang menyebabkan kita ni terpedah. Dia macam pancing tau, pancing kan? Macam jerat.
Jadi kita rasa macam seronok, rupa-rupanya baru sedar diri telah terperangkap. Itu huruf lah tu makna dia. Itulah huruf. Dia sangat menipu daya. Sampai akhir baru perasan, tu huruf. Jadi huruf pertama apa dia Allah kata? Dunia inilah sebenarnya. Dunia itu sendiri. Sebab tu kita ni bila sebut Allah kata surah Al-Mulk mula-mula sekali. Surah Al-Mulk ayat 2 apa? Allazi khalaqal mauta. Kat mana ada mauta wal haya? Kat mana? Kat akhirat ada tak mauta wal haya? Kat mana tempat dia? Ni, sini. Sini memang ada mati. Sebab itu sebut ujian. Nama dia liyabluwakum. Memang tempat dia. Sebab tu ada mati dan hidup. Lepas ni tak ada mati dah. Sebab bukan hujan. Macam tu je. Bakar lah, kekal. Tak mati-mati. Nikmat lah kekal, tak mati-mati. Sekarang nikmat tak kekal pun. Faham? Allah kata pertama, guru pertama jangan terpedaya. Ya, apa dia? Dunia. Nak describe banyak ayat lagi. Tapi tak boleh lah kot, masa dah habis. Jadi jangan sekali-kali dunia yang sifatnya gurur itu memperdayakan kamu. Kedua, wala yaghurrannakum billahi gurur. Terpedaya dari siapa? Daripada siapa? Daripada Allah sendiri. Dan janganlah si penipu daya itu menyebabkan kamu terpedaya sehingga kamu jauh daripada Allah. Yang ni Allah tak sebut nama. Tadi hayatud dunia kan, ayat 5 ni. Kali ni yang kedua, guru kedua, Allah tak sebut nama. Cuba tengok ayat tu. Allah sebut nama tak? Wala yaghurrannakum billahil gurur. Siapa guru ni? Rahsia ni. Siapa guru ni? Ayat 6. Ayat 6 tu lah guru. Yang ini lagi bahaya ni. Apa dia? Inna syaitana, itu gurur. Jadi dia ni lah si yang bijak tu. Dia lah gunakan dunia sebagai alat dia nak bagi kita terpedaya syaitan dengan ucapan-ucapan dia. Jadi surah apa tu? 3, 5 ayat 5 hingga 6. Keterangan tentang syaitan ni, macam mana cara dia gurur, antaranya dengan zukhrufal qaul gurura. Cuba buka surah 6 116. Ni. Dia akan buat kata-kata yang sangat indah. Zukhruf ni yang dihias. Contoh macam Nabi Adam dulu, macam mana boleh terpedaya akhirnya makan buah? Apa dia buat? Macam mana dia balut kata-kata indah supaya nampak indah? Sifat manusia ni dia nak nikmat, dia dapat nikmat, dia nak nikmat tu sekejap ke lama-lama kekal. Itu memang sifat manusia. Bila kita dapat benda, kita kalau boleh nak pertahankan kan? Jangan bagi hilang, betul tak? Kekal, sedangkan memang dia akan hilang juga. Betul? Begitulah sifat manusia sejak moyang kita dulu, Nabi Adam tu. Dalam surah yang lain. Lalu apa Iblis kata? Aku ni penasihat kamu. Dia siap bersumpah lagi. Wa qasamun dalam surah Al-A'raf. Lalu dia kata apa? Dia namakan pohon tadi tu, pohon apa? Khuld. Syajaratul khuld. Faham? Dia tahu titik kelemahan manusia. Lalu dia tembak ke situ ya. Mungkin kekal kan? Makan je lah. Sekali je. Kerana itu dah terpedaya. Kita pun macam tu juga. Itu cara dia. Dia tahu kat mana kelemahan kita, dan dia akan attack kat situ. Manusia ni macam tu. Itulah syaitan. So itulah dalam ayat ni Allah kata ada syaitan jin dan manusia. Yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kerja dia akan bagi kita ni ayat 112. 112 silap. Bukan 116 6 112. Zukhrufal qawli ghurura. Apa zukhrufal qawl antaranya? Ada tak terang apa ucapan dia Allah jelaskan? Inilah syaitan kata. Ada tak dalam Quran? Buka surah 2 ayat 268. Ini antaranya. Apa syaitan buat? Asyaitanu ya'idukumul dia akan bagi kita takut. Takut apa? Takut fakir. Betul tak? Selalunya manusia ni dia lupa nak cari Allah. Sebab apa? Dia boleh tinggalkan ibadah dia kepada Allah sebab takut rezeki. Betul tak? Itu punca dia. Kan? Takut tu, takut ni. Inilah kerja syaitan. Dia pun akan takut-takutkan kita. Kau ni pergi pagi-pagi. Akhirnya dia buat apa? Pagi-pagi dia bangun pagi awal, tapi dia tak solat subuh. Sebab apa? Rezeki pergi. Betul tak? Dia tak cari pemberi rezeki, dia pergi cari rezeki. Sekarang rezeki ada kat pemberi tu. Pandai tak orang macam ni? Tak pandai lah.
Rezeki siapa pegang? Allah pegang. Nak cari rezeki, cari Allah. Bukan pergi cari rezeki tu, Allah nak bagi rezeki, cari Allah. Tapi dia pergi, rasa dia pandai nak cari rezeki sendiri. Kan? Lepas tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Ayat tu biasa baca tu. Bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Takwa ke Allah, dapatlah rezeki. Betul tak? Kita terbalik. Jadi begitu ayat ni nak ajar kita. Jadi kaitan kerja dia. Sedangkan Allah kata apa? Wallahu, ayat dia, ya'idukum maghfirah wa fadla. Nampak? Sedangkan Allah janjikan kita keampunan. Mana lagi bernilai? Dapat rezeki, tapi murka Allah dapat. Rezeki tak berapa banyak sangat, tapi dapat keampunan Allah. Mana kita nak pilih? Tapi ramai yang cari yang mana? Itulah masalah dia kan. Tengok kesan dia. Sebab tadabbur ni dia akan bagi kita habis-habisan semuanya. Dia akan teguh habis. Betul tak? Betul Ustaz? Tadabbur Quran ni. Ayat dengan ayat. InsyaAllah. Jadi ini ayat dia akhirnya. Inilah gurur dunia dan syaitan. Kenapa matlamat syaitan dia nak terpedayakan? Apa tujuan? Satu je tujuan. Apa dia? Buka balik tadi surah ni 35 ayat 6. Dia nak sesatkan kita je ke? Sesatkan kita. Itu bukan keseronokan syaitan. Apa dia? Cuba tengok balik ayat 6 tu. Tu tak puas hati dia. Apa dia? Tengok ayat 6 tu. Apa dia nak buat? Inna syaitana lakum aduwwun. Jadi Allah kata semua syaitan ini musuh kamu yang sungguh-sungguh musuh. Dia tak boleh buat kawan langsung. Fattakhizuhu, ambil jadikan dia musuh yang sungguh-sungguh. Tapi kita jadi kawan. Dalam tak sedar kita nampak syaitan ni musuh bila ada kerasukan. Ada syaitan. Tapi bila kita tengok tadi tengah tengok apa? Tengah sembang-sembang sampai dengar azan pun tak rasa solat, kita tak rasa pun ada syaitan. Sedangkan itulah syaitannya. Betul tak? Jadi tu tengah terpampang kat rumah tu, keluar iklan pakai tudung semua, relax, satu family, seronok tengok, gelak-gelak lagi kan. Ada rancangan apa kan? Ni banyak lagi tak faham ni. Kan? Tak ada pun tak boleh berjemaah pun baca sama-sama ke? Alangkah malangnya kalau macam tu kan. Alangkah malangnya. Kita boleh sama-sama tengok tu rancangan tu kan, yang penuh kesyaitanan lah kita kata kan. Yelah guru daripada kita daripada sepatutnya kita sini kan. Tapi kita banyak tak tahu ni sebab buang masa dengan benda tu. Bukankah itu ikut syaitan? Ikut syaitan kan? Syaitan kerja dia apa? Dia jauhkan kita daripada Al-Quran. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Lihat ayat dia, surah 59 ayat 18. Syaitan telah berjaya kuasai orang tu, lalu menyebabkan dia lupa daripada peringatan Allah. Itulah syaitan sebenarnya. Bukan nak tunggu kena rasuk ke apa. Mana ada meremang ada syaitan. Bukan. Jangan kena tipu lagi lah kan. Bukan. Sentiasa ada ni. Ini kerja dia. Apa dia nak buat sebenarnya? Bila kita lalai, kita tak pergi kepada apa yang sepatutnya kita pergi ni. Kan Allah tanya tadi, lanas alam, Allah tanya kan, Allah bersumpah tadi tu. Kita kena takut tu sumpah tu. Tapi kita dah sumpah Allah tu kecil. Syaitan buat macam tu lah. Syaitan rasa bila kita punya dengan Tuhan ni jadi kecil je. Neraka kecil. Tapi nanti tentang kan, duit dia tak ada, besar. Betul tak? Nak makan apa? Besar. Azab Allah kecil je. Tu kemudian, tu bila pencin nanti. Faham tak ni? Betul tak? Hakikatnya. Jadi sekarang kat sini Allah tengok syaitan dia dua apa? Innama, tak ada kerja lain dia. Ini dia dah fokus dia. Baru dia puas hati. Innama yad'u hizbahu. Hizbahu ni apa? Hizb. Kita selalu dengar Hizbut Tahrir kan? Hizbullah. Hizb ni golongan lah. Ada satu surah nama dia surah Al-Ahzab. Betul tak? Al-Ahzab tu jamak kepada Hizbu. Jamak. Kelompok-kelompok. Hizb.
Jadi syaitan sentiasa mengajak kelompok-kelompoknya untuk menjadi apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya sama-sama masuk neraka. Oh, seronok ketika itulah dia puas hati. Selagi kita tak mati, dia akan kacau. Bagi kita jangan bersedia untuk mati. Jangan preparation untuk mati, jangan. Dia akan ganggu. Hidup panjang lagi, nanti ni sibuk. Faham? Itulah kerja dia. Sebab bila dia tengok kematian kita tu kematian yang sesuai dengan apa kehendak dia. Faham? Dalam keadaan kita tengah terpedaya. Yes, inilah tanda kejayaan dia. Ni yang paling dia suka. Itu sebab dia pastikan kita masuk neraka. Tapi kalau orang tu tiba-tiba dia insaf, betapa dia paling geram. Aku dah penat-penat rosakkan dia, tiba-tiba dia kembali ke Allah, dia belum mati lagi, dia sangat geram, dia tak suka. Ini. Jadi, tapi Allah kata apa? Untungnya Allah kata, innama yad'u hizbahu. Untungnya kat situ. Jadi sekarang kita kena usaha tak jadi hizbus syaitan. Kerja kita elak daripada jadi hizbus syaitan. Jangan masuk golongan tu. Kita kena jadi hizbu apa? Ada tak ayat hadis dia? Saya tutup dengan hadis ni. Ada satu hadis yang sangat kita kena hayati. Nabi kata, Allah kata, ni hadis Nabi sebut. Allah kata, Nabi kata, inna lillahi ahlina minan nas. Minan nas. Lalu kata sahabat, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, Man hum? Lalu faqala Rasulullah, Nabi jawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Pernah dengar ni? Kita kena jadi golongan ini supaya kita tak jadi golongan yang syaitan bawa sekali masuk neraka. Tengok apa Nabi kata, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah ada keluarganya daripada apa? Kalangan manusia. Rapatnya Allah dengan hamba-hamba ini. Allah kata, Nabi kata ni. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapa mereka ni yang rapat sangat dengan Allah sampai Allah kata ahlinya ni, ahli Allah ni? Lalu kata Nabi SAW, hum ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran. Macam mana jadi ahlul Quran? Baca dia, faham dia, dampingi dia, suka tengok dia, bagi muka kita kat dia. Kan kalau kita bagi muka kan, bagilah muka siap dia, kita pun buka kan. Tapi kalau kita tak nak tengok pun, macam mana kita dengan Quran? Tak betul lah kan? Bagi muka. Macam mana kita bagi muka kat WhatsApp? Lama tak? Sambil baring lagi, siap kelip mata kan, mata sampai pedih-pedih kan. Kita bagi muka tak dengan ayat Allah yang mulia ni? Mata kita kenapa tak nak bagi? Bagilah muka. Dia cipta kita, dia bagi rezeki kat kita. Bagi habis-habisan. Bagi buka, bagi hati, bagi telinga. Dapat rahmat. Kenapa tak nak bagi? Panjang hari ni masa. Tapi semua macam tak nak berhenti. Saya tak nak berhenti lagi. Faham? Jadi Nabi kata, hum ahlul Quran, ahlullah, mereka lah ahli Allah. Maka kita kena jadi ahlul Quran. Usahakan jadi ahlul Quran, tak terlambat lagi. Sekarang ni baca Quran, lepas ni baca apa? Tengok terjemahan, cuba masuk dalam jiwa kita. Teguran Allah demi teguran, baiki. Dan wa khasatuh, dan teristimewa di sisi Allah. Kita akan duduk syurga yang dekat dengan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin lah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita semua dari kalangan ini, ahlul Quran. Usahalah. Jadi itulah supaya kita tak masuk jalan orang yang guru. Jadi orang kafir tadi Nabi kata apa? Mereka terperaya sebab apa? Mereka tertipu dengan guru, iaitu syaitan dan dunia. Maka kita jangan jadi demikian. Mudah-mudahan dapatlah sedikit manfaat. Apa kita nak kena buat ni? Kena buat apa sekarang? Ambil perhatian dengan dua ayat ni. Ayat Allah Quran buat apa? Baca dan tadabbur. Dan ni alam ni kita relate dengan, fikirkan balik. Selama ni rezeki kita, ya Allah. Baca dengan ayat ni, tengok. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sebut puji Allah banyak-banyak. Boleh faham InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu untuk malam ni. Nanti kita sambung ayat 21 pada minggu depan lah.
Bukan minggu depan. Lagi. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.